Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita berhenti pada bulan-bulan sebelum ini pada membicarakan kisah Nabi Allah Yunus AS, part 1. Maka malam ni kita menyambung kepada part yang seterusnya. Episod no. Malam seterusnya. Tak boleh move on ke episod ni. Saya tengok satu gambar dekat Netflix. Lagi mula kuliah dulu lah. Lagi saya nak tahu masa itu ada juga. Apa nama ni? Kita akan menyambung kisah Nabi Allah Yunus AS. Malam seterusnya lah. Kita berhenti bulan lepas pada bulan-bulan sebelumnya pada cerita Nabi Allah Yunus AS ditelan oleh ikan nun itu. Kemudian kita nak sambung malam ni lah. Apa cerita seterusnya. Baik. Ada yang berpendapat bahawa artinya, andai sahaja di dalam perut ikan itu Yunus tidak bertasbih dan bertahlil kepada Allah dan tidak mengakui kesalahannya dan tidak kembali dan bertaubat kepadanya, yakni Allah, dengan penuh kerendahan hati, nescaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ini satu pendapat yang dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir, mengatakan kalaulah Nabi Yunus tak sebut, dalam istilah agama kita kata apa, i'tiraf, tidak menyebut, tidak mengakui dosanya tersebut, maka kata ulama, nescaya baginda akan kekal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Apa dalil yang menyokong kepada kehujahan ini? Apa dalil dia? Saya fikir kita apapun kita kena ada bersanad pada sumber dalil. Saya jumpa dalam banyak riwayat Nabi SAW sebut tentang bagaimana seseorang hamba itu dalam nak memulakan doa dia, selain daripada dia memulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat kepada Nabi, antara yang patut kita mulakan dalam doa kita ialah dengan mengaku kesalahan kita. Dengan menyebut, tak apa, sebut kesalahan kita. Ataupun dalam bahasa yang saya sebut, kata iktiraf dosa kita. Kata Nabi dalam satu hadis sahih Muslim, riwayat Abu Daud juga ada riwayat, dalam Tirmizi juga ada, saya ingat saya lah. Kata Nabi, innal abda idza tarafa bi dhanbihi, seseorang hamba Allah itu bila mana dia iktiraf dosa dia. Innal abda idza tarafa bi dhanbihi thumma taballahu ilaihi. Seseorang hamba itu bila mana dia mula mengiktiraf dosa dia. Iktiraf ni bermakna dia mengaku dosa dia. Kemudian dia luahkan dan ceritakan kepada Allah, this is my sins. Ini dosa saya ni, ya Allah. Tapi walaupun saya sedar saya ini hina, saya ini teruk, saya ini jauh daripada Allah, tapi saya nak doa juga sebab saya tidak ada harapan lain. Saya tidak ada sumber yang lain. Saya cuma ada Allah saja. Sekotok mana pun, sekeji, sehina mana pun saya ini, saya tetap hamba Allah yang akan kembali kepada Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran kan, ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang pernah menzalimi diri dia, Allah address to whom yang pernah buat kesalahan. Allah tak kata ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhas salihin, wahai orang yang soleh, wahai orang beriman. Allah kata orang yang pernah buat salah dulunya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebab tu dalam hadis tadi Nabi kata innal abda idza tarafa bi dhanbi, seseorang hamba itu bila mana dia mengakui dosanya, summa taba, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Between two words, dia tidak ada kataan yang lain. Summa taballahu ilaihi. Nabi sebut dia taubat dan Allah terima taubat dia. Without any procrastination, orang putih kata, dia tidak ada tunggu delay dah. Dia minta Allah bagi. Dengan syarat dia iktiraf dulu dosa dia. Dia sebut tentang dosa dia. Dia mengakui dosa dia. Kita tuan-tuan, memang kita kena sebut dosa kita, tetapi bukan depan orang ramai. Depan Allah Subhanahu Wa Taala tak apa.
Sebagai seorang hamba, kita mengakui dosa kita. Bangkit tengah malam, teringat. Kalau lagi bagus, semayang lah. Sunat tahajud malam-malam. Kalau tak larat nak bangun, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Dalam hadis sebut macam tu. Bukan kata ni, kalau ikut kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar kan. Tapi dalam hadis yang Nabi sebut, Nabi mulakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. So kita ikut hadis lah. Maka kemudian dia beristighfar dan minta ampun, Allah akan ampunkan dosa dia. Jadi kita iktiraf dosa kita sebut. Kita mengakui kebesaran Allah dan mengakui kelemahan kita iktiraf dosa kita. Ada satu kisah tuan-tuan yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Masa tu pemerintahan Sayyidina Umar. Kisah ni saya dapat dalam Uyunul Akhbar Ibn Qutaybah. Ibn Qutaybah nukilkan kisah ini. Bukan zaman dia, tapi dia kisah dengan bersanad lah, sampai berlaku pada era Sayyidina Umar. Ketika mana pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar itu berlaku kemarau yang bersangatan di bumi Madinah. Bersangatan. Maka akhirnya orang pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Pergi tanya Sayyidina Umar, macam mana ni wahai Amirul Mukminin? Kemarau yang bersangatan ni, ramai orang susah. Berah naik harga, import dengan tak import pun ni contoh. Apa nama ni? So orang susah. Wahai Amirul Mukminin, macam mana ni? Maka nak buat lagu mana? Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni siapa? Kuhul min ahli jannah min al-awwalin wal akhirin illa an-nabiyyul mursalin. Nabi kata Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ni label depa ketua kepada orang awam dalam syurga. Orang awam maksud saya selain Nabi dan Rasul, orang awam. Jadi antara orang awam ni, dua orang ni ketua. Bukan saya kata, Nabi kata hazani sayyidan. Nabi kata dua orang ni adalah ketua penghulu dalam syurga bagi orang awam. Besar dah orang mai jumpa dia. Sayyidina Umar ni bapa wali dah. Sayyidina Abu Bakar manusia termulia selepas Rasulullah dalam kalangan orang awam lah. Dalam kalangan orang awam, Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, sebagian orang dia terlalu mencari Al-Khidir. Kita sedangkan Al-Khidir itu kalau dia Rasul, dia tidak lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Dan Al-Khidir itu kalau dia bukan Rasul, kalau dia wali, dia tidak lebih mulia daripada Abu Bakar. Tapi berapa ramai orang yang meninggalkan Abu Bakar menuju mencari Khidir. Bukan saya nak kata Nabi Khidir lemah, tidak, Allah na'udzubillah lah. Tapi berapa ramai orang yang tak kenang sangat sumbangan, kehebatan, keagungan, kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi dia banyak dia fikirkan yang lain. Kadang saya takut orang salah faham kita merendahkan Nabi Allah Khidir. Bukan maksud kita begitu. Cuma Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan demikian. Sebab dia tengok ramai anak muda ni terlalu mencari dan dia meninggalkan kisah-kisah sirah yang lebih autentik ini. Tanpa kita merendahkan kemuliaan Nabi Khidir. Tentulah Nabi Khidir mulia, kekasih Allah. Baik. Maka Sayyidina Umar ni dah mulia dah. Tapi bila orang mai jumpa dia, orang tanya dia, ya Amirul Mukminin, lagu mana ni kemarau teruk apa semua ni? Maka tuan-tuan, Sayyidina Umar sisi tawaduk dia bawa rombongan kabinet Madinah ni pergi mana? Pergi rumah Al-Abbas. Al-Abbas ni siapa? Bapa saudara Nabi. Tapi bapa saudara yang muda lah, paksu lah. Al-Abbas ni bapa saudara Nabi, dia lah yang jaga Ja'far. Dulu masa zaman Mekah susah dulu, Nabi belum Islam, Nabi kaya sebab Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Jadi Abu Talib susah, walaupun dia presiden Mekah, dia susah. Jadi Nabi pakat dengan Pak Su Nabi. Abbas kata, wahai Pak Su, ni saya reka Pak Su jangan ambil secara harfiah, saya cuma nak beritahu kata Abbas ni muda. Wahai Pak Nakan, jomlah kita ambil seorang satu anak Abu Talib, jaga kesian kat dia. Maka Nabi ambil Sayyidina Ali, Abbas ambil Ja'far. Itu cerita dia. Baik, jadi Abbas muda lah. Masa zaman tu Abbas masih ada. Maka tuan-tuan, Sayyidina Umar bawa rombongan ni pergi rumah Sayyidina Abbas. Bagi tahu, wahai Sayyidina Abbas, tolonglah doa untuk kami bagi pihak penduduk Madinah, minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Abbas kata, aku nak doa apa? Aku kan bagus terang mana. Al-Umar kata, ni perintah, tolonglah doa. Maka tuan-tuan, dia angkat tangan doa. Ayat dia tu, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, mereka datang kepada aku, suruh aku doa. Dia cakap sambil doa. Mereka datang kepada aku, minta aku tolong doa.
dengan sangkaan depa yang aku ini mulia disebabkan nasab aku, sedangkan engkau lebih mengetahui kehinaan diri aku, dia kata. Ya Allah, inilah dua tangan yang penuh dengan dosa, disebut ayat tu. Inilah dua tangan yang penuh dengan dosa, ya Allah. Aku tadahkan padamu, ya Allah, memohon agar engkau kurniakanlah rezeki kepada kami, turunkanlah hujan, ya Allah. Dalam riwayat kata tak sempat amin, hujan turunlah. Maknanya apa? Berendah diri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita recap balik apa kesilapan kita lalu-lalu ni. Sebut, ya Allah, aku begini. Kelemahan diri, kesilapan diri, kedaifan diri. Nabi Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya, Allah sebut dalam Quran. Ingat kisah Nabi Zakaria bila mana dia berdoa kepada Allah tu. Ya, dia kata apa? Wa anal azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba, dan aku ni tulang belulang semua dah lemah dah. Wa kanat imraati aqira, bini aku pula ni mandul, ya Allah, aku ni taklah lemah ni, cerita habis semua ni. Nah, bagilah kat aku anak seorang. Maknanya sebelum dia minta, dia cerita dulu kedaifan diri, kelemahan diri, masalah diri. Allah Maha mengetahui. Tetapi kita cerita juga sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa tuan-tuan? Cerita. Iktiraf. Innal a'bda idza i'tarafa bi dhanbihi. Seseorang hamba itu bila dia iktiraf dosa dia, dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampun dosa dia. Ya. Dalam surah Al-Mulk ada satu lagi ayat yang Allah kata depa itu iktiraf juga dosa depa, tetapi tak ada keampunan untuk depa. Sebab apa? Sebab masa tu iktiraf itu berlaku selepas daripada mati, so tak ada dah. Iktiraf berlaku sebelum hidup. Tapi tuan-tuan, iktiraf dosa ini, mengakui dosa ini hanya untuk kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak disuruh untuk menceritakan dosa kita dekat orang ramai. Dalam seminar kekeluargaan ke apa, kau dah pergi bangkit pegang mic, saya dulu pernah buat silap. Wife kita pula dengar, ataupun suami kita pakat dengar, Allah jejakkan bergaduh pula tahun tu. Tak payah, itu semua bisnes. Kita tak disuruh buat semua tu. Walaupun dia memakai pakaian agama, kita tak disuruh. Zaman Sayyidina Umar dulu masa perang, ada seorang nakib ni, perang ni kan dia lama. Jadi anak-anak muda ni yang bukan sahabat ni, depa ni jenis warak lebih pada orang ni. Maka dia pakat buat grup, buat usrah. Buat usrah ni buat motivasi. Pakat dia cerita, hang dulu buat dosa apa? Hang dulu buat dosa apa? Pakat dia tanya. Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar kata, hang telah membuat satu pekerjaan yang tidak pernah disuruh oleh agama. Siapa suruh pergi cari aib orang? Tak suruh cari aib orang dan tak suruh mengaku pun aib diri. Hatta, ini sensitif sikit lah, kita tahu. Tapi hatta untuk pasangan sendiri pun, kalau benda itu boleh merosakkan rumah tangga. Memang begitu. Jadi, hari ni kadang-kadang kita sebenarnya saya nak kata, saya takut orang sensitif. Kadang-kadang benda tu asal kita rasa elok kita buat. Bila kita tak tengok balik dia punya disiplin dia, yang kita takut tu. Baik, saya sambung. Maka poin saya kat sini tadi ialah iktiraf dosa, mengakui dosa. Dalam hadis yang lain Nabi kata, innallaha hayyun karimun. Allah itu mulia dengan sifat malu dan kemuliaan. Allah sangat besar, kemuliaan Allah karimun. Idza rafa'a ar-rajulun yadihi ilaihi, bila mana seseorang hambanya itu mengangkat tangan kepadanya, meminta kepadanya, Allah yastahi, Allah malu. Ar-raddahuma sifra, Allah malu. Allah malu kalau seseorang anak Adam itu, hamba itu angkat tangan doa dan Allah biarkan anak Adam itu dia turun tangan dia dalam keadaan kosong. Allah sangat malu. Allah pasti akan memberikan sesuatu kepada kita asalkan kita menadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa dengan penuh keyakinan, tuan-tuan. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku bersama sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kita doa dengan harapan, kita doa dengan walau orang suruh doa, aku doa ialah tak makbul lah, tuan. Mungkin makbul tapi lambat. Tapi kita doa dengan harapan, kita minta kepada Allah yang Maha berkuasa. Allahumma anta rabbi wa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, ya Allah.
Wa anta khalaqtani, engkau yang buat aku ya Allah. Wa ana abduka, ni hamba-Mu ni ya Allah yang minta ni. Wa ana ala ahdika, dan hamba-Mu ini di bawah perjanjian dengan-Mu ya Allah. Perjanjian dengan mana? Allah janjikan ya Allah, kata Allah akan kabul. Allah janjikan, Allah kata minta aku akan bagi. Aku berada dalam perjanjian itu ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Nah, kemudian dalam Nabi Yunus itu kita tengok apa yang dia minta. Adakah Nabi Yunus minta nak keluar? Ya Allah, keluarkan aku daripada perut ikan ni? Tidak. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain-Mu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku mengaku aku buat zalim ya Allah. Kita tak perlu nak mengatur Allah untuk menyelesaikan urusan kita. Kita sekadar minta dan Allah akan selesaikan urusan kita dengan jalan-jalan yang tidak pernah kita sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan keluarkan kita mengikut jalan-jalan yang kita tak pernah sangka. Kita tak boleh kata, ya Allah, saya nak sembuh sakit saya ya Allah, tapi saya takut dari hospital kerajaan ya Allah. Sembuhkanlah saya dengan KPJ pun, Gleneagle lah ya Allah. Allah nak bagi tahu pula kat Allah gitu. Minta pula. Tak payah. Hamba sembuh sudah. Allah tahu lah. Allah tak perlu bawa kita ke hospital pun. Allah boleh buat sekali mata satu malam kita sembuh. Allah boleh buat. Minta pada Allah dan berserah kepadanya. Tapi dah minta lama dah. Kenapa tak sembuh? Kenapa tak baik-baik lagi? Saya minta kaya, tak kaya lagi. Saya minta sembuh, tak sembuh lagi. Saya minta tenang, tak tenang lagi. Allah seronok kita berlama-lama dalam keadaan kita senantiasa meminta kepada Dia. Kerana ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri ialah ibadah. Kalau kita minta kepada manusia, sekali dua manusia bagi, 3-4 kali manusia dah meluat dah. Tetapi Allah lagi kita minta tu sendiri dah bagi pahala dah. Lagi kita minta, lagi Allah suka. Inna Allah la yamallu hatta tamallu, kata Nabi. Allah takkan miskin, Allah takkan letih memberi sampailah kamu letih meminta. Jadi kita minta kepada Allah. Dalam ayat Quran kata Nabi, khaufan wa tama'ah, minta kepada Allah dengan penuh rasa takut dan tamak. Ya Allah, bagilah saya senang. Janganlah saya seorang. Bagilah bini saya senang, mak pak saya senang, adik-adik saya senang, jiran saya senang. So itulah tamak, minta. Yang kita rasa macam, aku dah minta banyak dah ni, tak terbuat kot. Janganlah. Allah ghaniyun hamid, Allah kaya. Dan ada ulama bincang, ada kalanya kita tak perlu sebut spesifik pun. Kita sekadar mengadu kepada Allah akan kelemahan diri, Allah akan keluarkan kita daripada belenggu kita itu. Macam Nabi Yunus AS. Yunus tak kata pun keluarkan aku ya Allah. Dia sekadar mengaku kesilapan dia dan Allah keluarkan dia daripada lembah-lembah ujian dia. Sedangkan Nabi Yunus berdoa dalam zulumat. Yang dalam ini disebut kan, fana da'a fi zulumat, dia berdoa dalam kegelapan. Dax bukan dak, dia plural. Yang kita dah sebut dalam ni, dalam syarah sebut 3 kegelapan, dasar laut, perut ikan, tengah malam. Itu pun Allah dengar. Saya pergi kepada satu riwayat ini. Mujahid sebut. Ketika Nabi Yunus sampai ke dasar laut, dia berdoa yang saya kata tadi tu kan. Dia mendengar tasbih. Di dasar laut. Maka dia bertanya, suara siapakah itu? Allah mewahyukan kepadanya sementara dia masih berada dalam perut ikan, bahawasanya yang demikian itu merupakan tasbih para binatang-binatang di laut. Maka Yunus pun bertasbih sementara dia masih berada dalam perut ikan. Ketika para malaikat mendengar tasbih yang diucapkan oleh Yunus, maka dia berkata, ya Allah, sesungguhnya kami mendengar suara perlahan di tempat yang sangat asing, fi makanin gharib. Para malaikat penduduk langit dengar, ya Allah, ada satu suara yang duk doa kami duk dengar ni. Maka kata Allah, itulah hamba-Ku Yunus, aku telah menahannya dalam perut ikan. Maka para malaikat bertanya, seorang hamba yang soleh, setiap siang dan malam darinya amal soleh sentiasa naik kepadamu. Maka kata Allah, ya. Selanjutnya Allah berfirman, berikanlah syafaat baginya pada saat itu. Lalu ikan besar itu diperintahkan menepi ke pantai dan memuntahkannya, bagaimana firman Allah. Allah sebut dalam Quran kan, surah As-Saffat. Kemudian Allah keluarkan ikan itu dan bawa ke satu lembah yang tandus. Sedangkan Nabi Yunus dalam keadaan lemah pada masa itu. Dan ikan itu memuntahkan Nabi Yunus dekat tengah-tengah pulau yang tak ada orang, yang tandus, dan Nabi Yunus keluar di situ. Baik.
dengan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan, semua makhluk ini bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang paling banyak didoakan oleh para makhluk, tuan-tuan, siapa? Adalah orang yang senantiasa dia exercise diri dia untuk bagi ilmu kepada orang. Tak kira ilmu apa pun lah, tapi ilmu yang bermanfaat. Nah, kata Nabi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal arda hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah beserta para malaikat, beserta para penduduk langit dan bumi, beserta hatta namlah fi jumriha, fi juhriha, hatta semut dalam lubang dia, wa hatta namlata fi juriha wa hatta al-huta, hatta semut dalam lubang dia, hatta ikan paus dalam dasar laut, semuanya senantiasa mendoakan kepada orang yang selalu menyampaikan ilmu kepada orang lain. Maka mereka sentiasa bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tuan-tuan, setelah Allah ampunkan Nabi Yunus, Allah keluarkan Nabi Yunus daripada kedukaan dia, Allah campakkan di sebuah pulau yang tandus. Dalam riwayat ni sebut apa? Ya. Saya nak skip yang ni, dia riwayat yang sama. Okey. Terus pergi hadis yang ni. Kata Allah, fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya. Demikianlah bagaimana Allah menyelamatkannya. Demikian tu macam mana kata ulama. Ya. Kata Ibn Mas'ud, Nabi Yunus tu keluar daripada perut ikan tu ibarat seekor burung yang tak ada sayap. Lemah dah duduk dalam perut ikan lama kan. Nah, sedangkan Ibnu Abbas As-Sa'di dan Ibnu Abbas Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Wahab bin Munabbih, disebut satu-satu nama tokoh, Hilal bin Yasaf, Abdullah bin Tawus, As-Sa'di, Qatadah, semua tu sebut mengatakan bahawa bila Nabi Yunus keluar ke lembah yang tak ada siapa pulau tu, letih tak larat. Tuan-tuan, Allah dah ampun dah dosa dia ni. Nabi Yunus Allah dah ampun dah. Keluar ke sebuah pulau, maksudnya the new life, the new beginning. Allah tak biar Nabi Yunus seorang-seorang lapar. Jadi sebab apa? Allah tumbuhkan pohonan kat dia. Dalam syarah sebut yang dalam syarah sebut yang demikian itu merupakan pokok labu. Tapi itu syarah lah. Pokok labu. Sebagian ulama mengatakan kenapa pokok labu? Kerana pokok labu mempunyai hikmah yang sangat besar. Kerana pokok labu itu daunnya sangat rendang, dan tidak dijadikan tempat serangga. Allah Ta'ala alam. Saya tak tahu tuan-tuan dalam bidang pertanian. Pokok labu ni serangga tak duduk. Dan buahnya boleh dimakan, baik yang muda ataupun yang tua. Dan mencerdaskan otak, ni sebut dalam ni lah. Maknanya pokok labu tu makan pun boleh, teduhan pun boleh. Maka Allah hadirkan. Allah tak biar bila seseorang hamba itu kembali kepada Allah, Allah takkan putuskan rezeki dia. Seorang artis contohlah yang sangat jauh daripada Allah, makan duit hiburan yang melampau-lampau. Artis dekat bawah saya pula. Ni maksud saya artis Hollywood ni. Yang memang teruk ni. Tiba-tiba dia masuk Islam, putus semua kerja-kerja dia. Dia tak boleh makan duit kerja dah. Hollywood pun boykot dia dah. Filem-filem aksi yang kena buka-buka baju ni tak boleh dah. Tak ada sumber pendapatan dia dah. Allah tak akan biarkan dia. The new beginning of him, Allah pasti akan tumbuhkan pokok labu ataupun tumbuhan untuk dia makan. Kita pun bila kita duduk dalam bidang-bidang, contohlah kita kerja dalam apa-apa bidang yang syubhah, kita ambil keputusan untuk berhenti. Jangan kita rasa susah hati. Pasti kalau kita kembali kepada Allah, rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa saya kata macam ni? Allah kata, wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti mana aku buat untuk Yunus itu, seperti itu aku akan buat untuk orang yang beriman. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah itu hanya khusus untuk Yunus atau untuk kami orang Islam secara umum? Maka jawab Nabi SAW, bahkan doa itu khusus, doa itu untuk Yunus secara khusus dan juga kepada orang-orang yang beriman secara umum, bermaksud semua dapat. Seperti mana janji Allah yang Allah buat dekat Nabi Yunus. Nabi Yunus boleh dapat daripada laluan yang mustahil, daripada dalam dasar laut boleh keluar naik atas. Allah selamatkan, Allah tumbuhkan pokok. Begitu juga kita duduk dalam lembah-lembah yang sangat gelap, gelita, susah, sakit, letih, penat.
minta kepada Allah, Allah akan keluarkan kita dan Allah akan jamin rezeki kita. Ya. Manusia sering bimbang dengan benda yang Allah telah jamin, iaitu rezeki. Tetapi manusia jarang bimbang dengan benda yang Allah belum jamin, iaitu syurga atau neraka untuk kita. Ya. Allah kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. 'Ala Allah ni apa? Kalau kita belanja kawan kita kata apa? Malam ni aku belanja everything on me ya. 'Ala Allah maksudnya atas Allah. Maksudnya satu ayat yang jangan takut on me malam ni. Everything on me. So kita order lah apa saja pun. Allah kata tidak melata satu makhluk atas muka bumi ini melainkan semua rezeki dia itu Allah confirm dah bagi. Allah bagi confirm. Baik. Tuan-tuan, bila saya baca yang ni, saya teringat ada satu riwayat. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim, ingat saya. Tapi yang saya bawa malam ni petikan daripada Syiar A'lamin Nubala dalam bab Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada Imam Zahabi buat masuk hadis ni. Saya nak baca kat tuan-tuan pasal ada kaitan dengan cerita ni. Nak menambah lagi keyakinan kita tentang hadis doa Nabi Yunus ni. Nabi sebut dalam satu hadis yang panjang. Tak apa saya cerita sikit. Tak apa sama lah kan, memang kuliah apa. Satu hadis yang panjang. Di sini Imam Zahabi bawakan sanad dia lah, tapi Imam Zahabi tidaklah meriwayatkan sebab Imam Zahabi ulama Quran ke-7, ke-8. Jadi dia dinukilkan balik lah. Bila kita kata riwayatkan itu ulama Quran ke-3, semisal Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah tu kan. Ini Imam Nawawi, Imam Zahabi, Imam Ibnu Katsir, semua ni depa ni Quran ke-7, 8, 9. Depa ni nukil balik buat masuk. Tu yang ada kitab Riyadhus Shalihin, hadis 40, semua tu kitab yang ambil ada kitab-kitab riwayat tu depa nukil balik buat masuk. Most hadis-hadis dalam kitab itu hadis mu'allaq. Bermaksud dia akan sebut daripada Abu Hurairah, kemudian riwayat Bukhari, Muslim. Kita bisa tengok tak dulu. Kalau TV3 kan, kalau masuk waktu mayang dulu dia tak azan. Dia akan bagi hadis. Kemudian dia akan sebut daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sikit-sikit, bawah tu dalam kurungan riwayat Bukhari. Itu hadis mu'allaq. Maknanya apa? Hadis tu dia tak cerita semua, dia cerita perawi yang atas sekali dan bawah sekali. Tak salah pun. Cuma kalau kita nak riwayat, kita kena baca semualah. Tapi bila untuk kitab-kitab yang datang kemudian, cukup sekadar itu untuk kita nak cerita kat orang. Cukup sekadar itu untuk orang cek. Kalau kita riwayat Bukhari, siapa? Kitab mana kita boleh cek. Tapi ada pun untuk kuliah yang umum gini, tidaklah saya begitu menekankan. Cuma sekadar nak bagi tahu teknikal saja. Baik, saya cerita. Imam Zahabi buat mai riwayat ni. Riwayat ni siapa riwayat ni? Sampai daripada Abi Ya'la, sampai kepada Muhammad bin Sa'ad. Okey. Muhammad bin Sa'ad ni anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni ada beberapa orang anak. Antaranya Umar bin Sa'ad ini seorang panglima di dalam kerajaan Bani Umayyah. Dialah yang ditugaskan untuk pergi gempur Sayyidina Husain tu. Tapi dia jumpa dengan Sayyidina Husain, dia kata, ya wahai cucu Rasulullah, janganlah letak saya dalam keadaan begini. Please don't put me in this condition. Jangan letak saya dalam situasi begini. Saya nak perang dengan cucu Rasulullah, tapi saya ni pejabat awam. Khalifah suruh saya. Padahal Khalifah tak suruh pun. Yang suruh tu Menteri Besar, yang terlebih rajak pada laju ni, Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Amru tak tahan. Amru tak gamak nak memerangi cucu Rasulullah, maka dia tarik diri. Dalam riwayat kata tak tahu dia pergi mana. Seorang lagi penyawa awam yang disuruh untuk gempur ialah nama Huruk. Al-Huruk ni akhirnya dia U-turn, bukan U-turn. Dia change team, dia tukar, dia masuk tim Sayyidina Husain. Tapi yang lain dia tak peduli lah. Yang lain dia lawan juga dengan Sayyidina Husain, dia tak peduli. Macam Ubaidillah bin Ziyad itu dahsyat benar, kita baca sirah dia tu dahsyat. Dia gamak buat kat cucu Nabi. Tapi akhirnya dia dibunuh oleh Mukhtar As-Saqafi. Mukhtar As-Saqafi ni bagus, tapi at the end bila orang puji dia sangat, dia jadi hanyut. Dia mengaku dia Imam Mahdi. Lepas itu orang panggil dia tu Mukhtar As-Saqafi Al-Kazab. Lepas pada tu mai pada keturunan dia dipanggil Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu seorang lagi. Sebab tu dalam hadis Nabi kata akan terbit daripada Bani Saqif ini dua orang. Seorang penipu, seorang yang pelampau kan. Penipu hak Mukhtar, pelampau yang Hajjaj. Baik, tak apa. Tak main bulan lepas. Bulan ni semua nak cerita. Baik.
Saya patah balik yang ni. Jadi Muhammad riwayat daripada ayah dia sendiri, an abihi. Ya. Jadi hadis ni Sa'ad bin Abi Waqqas yang cerita. Lepas 19. Kisah Abi Waqqas cerita lagu mana? Dia kata marartu bi Utsman fil masjid. Satu hari aku berjalan melewati masjid. Aku nampak Sayyidina Utsman duduk tepi koridor tu. Ya. Fasallamtu alaihi. Aku pun bagi salam kat dia. Famala ainuhu minni. Tapi mata dia duk kelepok lah bahasa kita, kelepok tak tengok aku duk. Dia peras, dia tengok aku tapi dia tak jawab. Kita pernah dah ada situasi tu, kerap saya pun. Kita jumpa dengan orang kita kenal, kita bagi salam dia tengok kita. Kita tak terasa kan? Aku tengok dia, aku pun bagi salam. Famala ainuhu minni. Summa lam yarudda alayya salam. Dia tengok aku dia kelepok dia tak tahu. Aku bagi salam kat dia. Sayyidina Utsman ni sambil Waqqas kata, aku tak puas hati ya. Fa ataitu Umar. Aku terus pergi jumpa Sayyidina Umar. Masa tu zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Nabi dah tak ada dah. Nabi SAW tak ada dah. Terus pergi mengadu kat Perdana Menteri tuan. Oh dahsyat. Kalau kita kata ni pada silap sikit pun dah habaq. Tak. Sahabat tu straight dalam bab ni. Bukan straight dalam bab apa tuan-tuan. Bukan dia nak menjatuhkan Sayyidina Utsman, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ni nak tikam belakang Sayyidina Utsman. Bukan dia nak memperburukkan Sayyidina Utsman dak. Kita tengok lagi apa jawapannya. Dia terus pergi jumpa Umar, dia kata faqultu ya Amirul Mukminin hal hadatsa fil Islam syai'un. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar, dia kata wahai Amirul Mukminin, adakah Islam turun satu benda baru? Bid'ah ni kan. Adakah Islam ada wahyu baru turun? Hai, Sayyidina Umar kata pasal apa? Wa ma zakah? Sayyidina Umar tak tanya aku lagu tu. Qultu inni marartu bi Utsman anfan fasallamtu falam yarudda alayya. Dak tadi aku lalu kat Sayyidina Utsman, aku bagi salam kat dia, dia nampak aku, dia tak jawab. Kok lah ada wahyu baru turun ke apa ke aku tak tahu. Pandai sesuatu ambil orang ni pun. Ya. Sayyidina Utsman tu orang hebat tu. Kok lah ada benda yang aku tak tahu. Memang tuan-tuan zaman itu dia panggil zaman pengumpulan balik riwayat. Lepas Rasulullah dah tak ada, para sahabat akan senantiasa berbincang. Ada hadis yang hang dengar aku tak dengar, ada hadis yang aku dengar hang tak dengar, senantiasa selalu. Jadi kok lah Sa'ad bin Waqqas kata kok lah ada hadis orang bagi salam duduk tepi masjid jangan jawab kok dia kata. Ya. Maka Sayyidina Umar kata fa arsala Umar ila Utsman fa atahu. Sayyidina Umar yang khalifah ni hantar seorang pegawai dia pergi ke rumah Sayyidina Utsman, panggil mai. Panggil mai sini pasal apa tak jawab salam. Oh dia Perdana Menteri yang baik. Rakyat tak jawab salam pun dia ambil berat. No. Tapi kita nak suruh Perdana Menteri kita sekarang buat lagu tu susah lah. Oh cakap lagu ni PH ni. Tak lah kan. Tapi susah lah kita nak suruh sampai tahap tu. Tapi nak berkata dia seorang pemimpin yang baik itu dia concern rakyat dia. Macam Nabi Sulaiman lah kan. Raja yang memerintah dua alam. Tetapi semut bincang pun dia dengar. No. Apa yang sekarang pun dengar juga insya-Allah, no? Kita berdoakan yang terbaik lah, no? Buruk kita kritik, baik kita sokong. Tak tahulah saya punya manhaj macam tu. Dan saya tidak declare saya ni geng mana-mana. Saya ingat surau tuan-tuan pun macam tu kan. Waktu musim pilihan raya tuan-tuan panggil PH pun mai, PN pun mai, bebas pun mai kan. Saya ingat surau ni dulu kan. Bagus surau ni, bagus. Bukan saya kata kat surau ni sebab saya main malam ni surau ni tak. Memang saya pergi tempat lain pun saya akan cerita. Saya kata surau Sutera Pelimau ni bagus. Dipendengar banyak pihak. Lepas tu kita nilai secara adil. Allah bagi kita ilmu kan. Baik. Maka Sayyidina Umar panggil pegawai dah pergi hantar. Tanya Sayyidina Utsman, faqala ma yamna'uka an takuna raddatta ala akhika salam. Apakah yang menghalang engkau untuk menjawab salam daripada sahabat engkau? Sayyidina Umar tanya, apa yang menghalang untuk hanya jawab salam? Kan susah pun jawab salamnya. Maka Sayyidina Utsman terkejut. Dia kata, ma fa'altu, mana ada aku buat macam tu? Dia kata. Sa'ad bin Waqqas ada sebelah. Dia kata, qala balak dah, memang betul. Lawak buat tapi sahabat memang lagu tu tak betul. Memang dia tak jawab sungguh. Hatta halafa wa halaftu. Sampai tahap guna tuan-tuan Sayyidina Utsman sampai sumpah. Demi Allah, mana orang aku nak buat begitu, takkan aku tak jawab salam. Sa'ad bin Waqqas kata, kalau dia sumpah, takkanlah nampak aku dibuang. Aku pun sumpah juga. Demi Allah, memang aku lalu, dia tengok aku, dia tak jawab. Tuan-tuan, salam lah ni. Yang ni bukan memperbesar-besarkan benda kecil. Tapi ini ialah lebih kepada kerisauan para sahabat. Kok lah ada benda baru, hadis-hadis yang mereka
baru dapat tahu terlepas tu yang ditanya kat Sayyidina Umar tadi tu, adakah benda baru yang aku tak tahu? Jadi itu saja. Kemudian bila jadi macam ni, dia bersumpah sebab apa? Sebab takut dikira berdusta. Baik. Summa innahu zakara. Kemudian tak duduk baru Sayyidina Osman teringat. Tiba-tiba dia teringat, dia kata, Sat. Yang lalu pukul 10 tadi tu kak? Oh, yang tu hang lah. Sampai orang kata, aku lah. La ilaha illallah, dia kata, fastaghfirullah. Dan dia beristighfar kepada Allah. Wa atubu ilaih, dia beristighfar kepada Allah dan bertaubat pada Allah. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Memang betul-betul. Innaka mararta bi anfan wa ana uhaddisu nafsi bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La wallahi ma dzakartuha qattun illa yaghsha basari wa qalbi ghishaw. Saya nak kata macam ni. La haula wala quwwata illa billah. Betul lah kalau tadi tu hang tu sungguh. Dak cerita dia macam ni. Tadi masa hang lalu tadi tu, aku tak ingat apa dah, walaupun mata aku dah tengok kau hang. Aku tak nampak hang dah. Masa tu aku dah teringat ada satu hadis Nabi ajak kami dulu. Ada satu doa Nabi ajak. Aku duk puas duk recap balik. Tak habis doa tu, kira banyak adilat, tapi aku tak dapat ni. Dalam masa hang lalu tu aku mata memang buka, tapi aku duk recap, try recap. Kita pun pernah macam tu kan. Duk try recap ni, apa dia ni. Maka hang lalu bagi salam, mata aku kat sini, otak aku kat lain lah. Jadi aku memang mengaku, tapi bukan aku sengaja. Saya sebenarnya kata. Maka dia cerita kat Sa'd bin Abi Waqqas, ada doa yang Nabi bagi Sa'd tu masa sekian-sekian hari, sekian-sekian masa tu. Maka hikmah tu, tengok hikmah dia apa hikmah dia. Sa'd bin Abi Waqqas kata, doa tu masa tu aku ada. Nampak? Allah takdirkan orang yang lalu tu Sa'd bin Abi Waqqas agar dia yang boleh peringat Sayyidina Osman. Masa doa yang hang lupa tu aku ada. Bukan hang lupa pun, memang Nabi cerita tak habis. Cerita dia. Bukan hang lupa, tapi Nabi cerita tak habis. Ni cerita dia kata, fa ana unabbiuka biha. Mai aku ceritakan bagi Habib. Dia kata, inna Rasulullah SAW zakarana awwala da'wah. Awwala doa. Sebenarnya Nabi cerita awal ya, lepas tu Nabi pi tak ingat ke? Bukan tak ingat, tapi Nabi cerita doa tu sikit, lepas tu Nabi pi. Sungguhlah baru nampak tak? Dia kata tak apa, summa ja'ahu a'rabiyyun fashaghalahu. Nabi cerita kat kita ada satu doa yang bagus. Lepas tu Nabi kata doa ni bagus. Nabi baru cerita satu ayat, lepas tu seorang Arab Badui dia main dia buat kalut. Ni Badui kan jenis macam tu, jenis orang tanpa empak ni, dia main tanya angkat tangan buat lebih kuat. Maka Nabi layan orang Badui tu kan, pasal Nabi layan mengikut peringkat knowledge. Kalau jenis macam orang kampung, main tanya seorang kampung, Nabi layan cara kampung. Budak-budak Nabi layan cara budak. Orang tua berpendidikan tinggi Nabi layan cara tinggi. Kita pun begitu ni, kita dakwah kepada surau yang elit sikit, kita jadi elit sikit. Kita pilih kampung-kampung, cara kampung. Kita khutbah Jumaat pun sepatutnya kena ada teks yang begitu. Negeri yang besar-besar ni, ada kawasan dia yang orang pertanian. Maka khutbah Jumaat kita buat tu pertanian, tentang zakat pertanian dan sebagainya. Kalau kawasan itu kawasan perindustrian, tak wajarlah khutbah Jumaat kita bercerita zakat padi. Sepatutnya bagi saya teks khutbah Jumaat tidak boleh diselaraskan ikut negeri, dia kena selaraskan ikut zon. Ni kira salah. Tak salah pun. Zon perindustrian. Kalau kita punya kawasan kita itu kawasan pendidikan, merata universiti keliling tu macam PJ kan, maka bagilah banyak sikit khutbah-khutbah yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Baru kemah. Apa? Sambung. Maka Arabi ni mai dia bagi Nabi susah hati lah. Bukan susah hati, minta maaf, bukan susah hati. Dia bagi Nabi sibukkan Nabi duk layan dah. Bahasa orang Badui ni suka tanya macam-macam. Summa qama Rasulullah. Nabi punya layan dia tu sampai tahap lupa dah Nabi cerita kat sahabat tadi tu. Habis Nabi layan dia pun bangun, Nabi pun bangun. Nabi pun berlalu. Dan Nabi berlalu, fattaba'tuhu. Aku pun ikut Nabi pelan-pelan kat belakang. Sambil Waqqas kata, aku turut Nabi. Falamma aku ikut Nabi duduk belakang sampai Nabi ila manzilih. Sampai Nabi dah sampai rumah dah. Maknanya peristiwa ni bukan berlaku di masjid kot, dia mungkin berlaku di lain, sebab rumah masjid Nabi sebelah kan. Dia mungkin di lain, Nabi nak balik rumah dah. Aku ikut belakang sangat-sangat. Aku nak tegur, aku segan. Tapi aku nak tahu doa tu Nabi bagi tak habis. Aku duduk ikut belakang Nabi. Macam mana aku nak habangkan Nabi ni? Dia cerita ni. Darabtu biqadamil ardh. Faltafat
faltafata ilayya. Maka aku berjalan, aku bagi darah sikit, bagi gesek kasut, bagi darah sikit, bagi Nabi perasan kan. Nak tahan segan, nak potong lagi segan. Rasulullah kot. Nabi aku pun jalan bagi nampak bunyi sikit, bagi Nabi sesedap. Maka Nabi pun kalih tengok aku. Nabi kata apa? Hal anta Abu Ishaq? Hang ke? Siapa? Sa'ad bin Waqqas. Qultu na'am, saya ya Rasulullah, saya lah. Sehingga hadis ni mungkin malam kot tu. Kadang-kadang tuan-tuan, matan hadis ni dia akan bagi signal kat kita walaupun dia tak abang. Barangkali hadis ni berlaku malam sebab bila Nabi kalih, faltafata ilayya, faqala hal Abu Ishaq. Nabi kalih, Nabi kata, hang ke Abu Ishaq? So logiknya malam lah. Selalunya kalau kita study hadis, kita akan kaji sampai tahap tu. Ya. Maka dia kata, na'am ya Rasulullah. Jadi kalau siang, mungkin Nabi kata, oh hang ke Sa'ad kan? Hang ke Sa'ad, pasal apa? Ni Nabi kata, hang ke? Nabi kata, na'am ya Rasul. Mungkin lah. Mungkin saya salah. Okay. Maka Nabi kata, fama. Pasal apa? Ikut saya. Faqultu ila wallah illa annaka dhakarta lana awalan da'watin summa ja'a hadzal a'rabi. Dia tidak minta maaf ya Rasulullah, saya bukan nak ganggu Nabi, tapi tadi Nabi ada ajak kami satu doa, tapi Nabi bagi sekeratnya. Betul orang Badui tu main, dia tanya macam-macam, tanya harga beras apa semua ni, contoh saya tambah dengan bukan hadis ni. Tanya macam-macam. Jadi mungkin Nabi pun terlupa, Nabi pun terus. Jadi saya nak tahu doa tu habis. Nabi kata, oh ya. Nabi kata, na'am, ya. Rasulullah SAW, tuan-tuan. Ini bulan Rabiul Awal. Bulan yang kita kena banyak cakap tentang Rasulullah. Baik. Kalau kita tak ada masalah, tak tahu aku sibuk ni. Hang YB ke aku YB? Tak ada. Dia tak ada. Nabi, ya betul. Nabi tak kata, hang tak betul badan, tunggu esok aku ceritalah. Dia kata, ala apa? Tak. Nabi kata, ya, tak apa. Maka Nabi sambung. Dia kata, da'watu zinnun. Doa yang aku nak beritahu tadi itu doa Nabi Yunus. Nabi kata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa tadi kita lah. Surah Al-Anbiya ayat 87. Tapi yang hujung tu, fa innaha lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattun illa istijabu lahu. Yang tu yang saya nak sata tu. Nabi kata doa ni amal sungguh-sungguh kerana apa? Lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattun illa istijabu lahu. Doa ni Nabi kata tak ada seorang Islam pun yang doa melainkan semua Allah akan kabulkan. Tuan-tuan nak mulakan doa, puji-puji Allah dulu, selawat pada Nabi, sebut tentang kelemahan diri, baca yang ni. Mulakan dengan yang ni. Bukan mulakan, duduk di awal-awal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ustaz, kami duduk baca dah pun selama ni, tapi tak ada apa pun. Tuan-tuan, dia ada beza kita baca dalam keadaan kita yakin dan dalam keadaan kita tak yakin. Dia kadang-kadang kita duduk baca dah, tapi tak jadi. Pasal kita duk dengar orang dah baca, kita baca lah. Tapi kali ini tuan-tuan balik, tuan-tuan akan baca dalam keadaan aku dah dengar dah hadis dia. Aku dah dengar dah fadilat dia. Nabi sendiri bagi tahu kelebihan ayat ni. Ketika itu bila tuan-tuan mengungkapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dada tuan-tuan berdebar. Terbuka keyakinan yang membulat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tuan-tuan akan menyaksikan dan merasakan keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Yakinlah tuan-tuan. Maka selesailah kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ya. Dalam ni dia cerita satu bab. Bab ni saya ingat saya nak skip pendek je. 2 line je. Tapi hebatnya Imam Ibn Katsir, saya dah cerita kat tuan-tuan sebelum ni. Kenapa kita mengaji kitab kenapa kita memilih pengajian berkitab? Sebab selain kita nak dapat ilmu, yang kedua kita nak kenal manhaj ulama itu. Tuan-tuan perasan tak sepanjang kita ikut kitab Qasasul Anbiya ni, lama kelamaan kita kenal Ibn Katsir ni macam mana. Cara dia susun kita tahu dah. Jadi dalam ni tuan-tuan, bab selepas bab Nabi Yunus, dia bermain bab pada menyatakan kelebihan Nabi Yunus. Pasal apa dia kata begitu? Pasal dia takut orang-orang yang baca kisah Nabi Yunus akan beranggapan Nabi Yunus kau tak tahu mana dah. Pasal baru Allah uji sikit, kau dia engkar dah, terus dia lari berajuk. Takut ada orang beranggapan begitu. Maka Imam Ibn Katsir dia compile semua hadis puji-pujian kepada Nabi Yunus AS, dia masuk dalam bab itu. Itu saja. Antaranya ada hadis Nabi melarang orang merasakan dia lebih mulia daripada Nabi Yunus. Bahkan Nabi tak bagi orang mengatakan sesiapa pun yang I am superior than Nabi Yunus. Tak boleh. Nabi larang. Maka bila Nabi larang, dia menjadi haram.
Haram dalam agama. Tak boleh. Terdetik di hati dia bila dia baca kisah Nabi Yunus. Loh, Nabi pun lari. Tak boleh. Nabi tak bagi. Maka tuan-tuan, bagaimana hebatnya Ibnu Katsir, dia senantiasa memikirkan apa readers akan fikir bila baca bab ni. So dia akan cari hadis-hadis yang akan untuk counter balik perasaan reader dia, perasaan pembaca daripada masa depan. So kita kenal manhaj dia macam mana. No? Itu sikit sebanyak kisah Nabi Allah Yunus AS 8:34. Boleh no? Kan? Maka bulan depan, saya ketuk orang sangat ni. Bulan depan kisah Nabi apa? Ya. Ni ada beberapa hadis lah. Nabi sebut, Nabi kata, tidak sepatutnya seseorang mencerca Yunus bin Matta. Tidak sepatutnya seseorang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus. Ya. Ada hadis Tabarani, hadis Ahmad, banyak. Hadis Bukhari juga ada. Ya. Tidak sepatutnya seseorang hamba itu mengatakan sesungguhnya ana ahsanu min Yunus min Matta. Tidak sepatutnya seseorang itu mengatakan aku lebih baik daripada Yunus ataupun dia berfikiran begitu. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Okey, lepas Nabi Yunus, Nabi Musa. Okey. Kita akan masuk Nabi Allah Musa. Kalau tuan-tuan tengok dalam lagu Raihan, Adam, Idris, Nuh, saudara kan? Kalau ikut urutan dia tu tak sama dengan urutan yang ni. Okay. Kenapa? Itu dia yang dikatakan perbezaan manhaj. Mereka itu tak salah. Bulan Raihan tu tak salah. Bukan bulan Raihan pun. Maksudnya yang kita dah faham Adam, Idris sampai habis ni tak salah. Sebab itu menuruti manhaj Ahlul Sirah, Ahlul Tarikh. Ibnu Katsir dia menuruti jalan Ahlul Hadis. Maka mengikut hadis dia tengok, okey, selepas zaman Nabi Syuaib ni bukan Musa tu kan. Sebab kita baca dalam nasyid Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli kan. Tapi dalam yang lain. Dia pergi Nabi lain dulu kan. Kalau ingat ada kita pergi Nabi baru Nabi Lut, kemudian Nabi Tuh pergi Nabi Yunus kan. Kemudian Nabi Syuaib lepas dulu dah kan. Syuaib kemudian Yunus, betul baru Musa. Sebab nantilah serta malam ni jadi panjang pula. Sebab dia dalam hadis tak sebut Syuaib, lelaki daripada Madian yang Nabi Musa jumpa tu bukan Nabi Syuaib. Dia faham macam tu. Okay? Tapi ahli sirah kata ada probability yang lelaki itu adalah Nabi Syuaib, bapa mertua. Itu saja perbezaan. Dia tak gaduh pun. Jadi perbezaan manhaj yang menyebabkan perbezaan menyusun daftar para rasul. Tetapi yang mereka ijma' memang 25 itulah. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, bulan depan kita masuk kisah Nabi Allah Musa, yang saya minta kalau boleh kita semua pakai sihat, mudah-mudahan kita boleh mai. Lepas tu Nabi Musa ni best tuan-tuan. Lelaki yang paling banyak disebutkan nama dalam Quran. Ni kalau lagi amal lagi syok. No? Mudah-mudahan lah semua pakai mai. Saya suruh orang mai, saya tak mai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marzaqna fahman nabi wa hifdhal mursalin wa ilman malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.